Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kata-kata Yoh yang patut kita kongsi kepada Malaysia yang kita cintai ini. Negara ini adalah negara pelbagai kaum. Negara ini adalah negara yang pelbagai agama. Kita menghormati agama Islam sebagai agama persekutuan rasmi negara. Bahasa kebangsaan kita ialah bahasa rasmi, bahasa Melayu atau bahasa Malaysia. Oleh sebab itulah, marilah kita semua rakyat Malaysia sama-sama menjaga kerukunan negara kita ini. Sama-sama menjaga keamanan negara kita ini. Keamanan negara kita ini kita jaga, bukan orang yang jaga. Kata orang-orang Sabah, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Lebih kurang macam itulah. Saranan daripada Menteri Belia dan Sukan, yaitu Hannah Yeoh, yang merupakan salah seorang menteri kesayangan, kesukaan saya dan anda, yang merupakan seorang menteri yang paling kompeten saya lihat sekarang dalam Kabinet Anwar Ibrahim. Bijaksananya beliau menyelesaikan pelbagai masalah dan dilihat bekerja keras untuk membangun negara Malaysia. Beliau kata, Hannah Yeoh kata, jangan termakan umpan agama dan kaum Perikatan Nasional. Pihak polis telah pun menyarankan semua, bahkan Ketua Duli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong juga telah menyarankan, jangan mainkan isu 3R. Perpaduan negara Malaysia ini jauh lebih penting daripada politik dan kuasa yang jadi rebutan. Keamanan yang ada di Malaysia ini bukan senang untuk dibuat. Semuanya memerlukan masa yang panjang untuk dibentuk dan dibina. Tapi ingat, ianya boleh hancur dalam sekelip mata. Oleh sebab itulah, apabila Hannah Yeoh kata jangan termakan umpan agama kaum Perikatan Nasional, itu satu perkara yang sangat menarik perhatian kita. Pada pendapat saya, bukan saja Perikatan Nasional sebenarnya, tapi semua parti politik, gabungan parti politik, haruslah jangan bermain umpan agama dan umpan kaum. Tak pedulilah siapa, pembangkang kah, kerajaan kah, dari Semenanjung Malaysia kah, dari Sabah kah, dari Sarawak kah. Semua kita jangan bermain umpan agama, umpan kaum. Tapi apa yang dikata oleh Hannah Yeoh ini mungkin berbentuk politik kerana beliau daripada parti kerajaan. Jangan termakan umpan agama kaum Perikatan Nasional, kata Yeoh. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh mengingatkan rakan-rakan ahli parlimen kerajaan agar tidak terpengaruh dengan provokasi kaum dan agama pembangkang. Ini satu perkara yang sangat kita berikan kredit kepada Hannah Yeoh. Kerana pancingan ataupun provokasi kaum dan agama daripada pembangkang, kalau disambut, umpannya dimakan, umpannya, pancingannya termakan oleh ahli parlimen kerajaan, maka negara ini akan kucar-kacir. Negara ini tidak akan ada amannya. Jadi itu sebabnya Hannah Yeoh kata, jangan termakan, jangan terpengaruh dengan provokasi kaum dan agama pembangkang. Sambil menyerlahkan blok pembangkang yang terdiri daripada Bersatu dan PAS adalah parti berasaskan kaum dan agama, kata Yeoh adalah tidak menghairankan bagi mereka untuk mengheret setiap perkara menjadi isu dan kaum dan agama. Memetik kontroversi baru-baru ini mengenai pengiktirafan bak kuteh sebagai hidangan warisan negara, dia berkata makanan itu bukannya satu-satunya yang disenaraikan dan menjelaskan mengapa isu itu dimainkan oleh pembangkang. Ia kerana mereka, iaitu pembangkang, mempunyai penonton seperti itu. Akibatnya, perkara yang bukan masalah sebelum ini boleh menjadi masalah hari ini, kata Yeoh. Jadi, apa yang kita fahami ialah pihak pembangkang memang
sengaja menggunakan isu itu karena penontonnya juga suka menonton isu seperti itu. Itu yang dikatakan oleh Hanayo. Kecaman yang kita dengar hampir sama dengan apa yang kita dengar pada tahun 2018 ketika Pakatan Harapan mula-mula mengambil alih Putrajaya. Ketika itu UMNO dan PAS berada dalam barisan pembangkang. Kamu perlu memahami sifat pembangkang. Dan bagi kami, jangan termakan umpan yang mereka cuba pancing kami. Kata Yo semasa wawancara eksklusif dengan Malaysia Kini di kementeriannya pada Kamis 4 April lalu. Jadi, sangat bijaksana jawaban Hanayo ini. Apabila dia kata, kamu perlu memahami sifat pembangkang. Dan bagi kami, jangan termakan umpan yang mereka cuba pancing kami itu, kata Hanayo. Jadi ini satu peringatanlah kepada semua pihak kerajaan maupun pembangkang. Kalau ada orang yang cuba memancing berkait dengan isu-isu 3R, janganlah makan umpan pula. Biarkan sajalah dia bercakap-cakap sendirian, jangan dilayan. Karena kata Hanayo itu tidak perlulah terpancing. Karena memang sifatnya pembangkang, dia akan mencari isu, memancing kerajaan, kata Hanayo. Menurut Wakil Rakyat DAP itu, pembangkang memainkan sentimen perkauman dan agama semasa pemerintahan Pakatan Harapan, tidak seperti ketika gabungan berbilang kaum itu sendiri dalam pembangkang. Rakyat mengangkat ia adalah masa aman semasa PH menjadi pembangkang, kata Hanayo. Dalam perkembangan berasingan, Hanayo memberi jaminan bahawa pentadbiran yang diterajui Perdana Menteri Anwar Ibrahim sedang gigih berusaha untuk melakukan pembaharuan. Ia susulan bidasan daripada penyokong bahawa kadar reformasi adalah terlalu perlahan dan tiada peningkatan serta kemajuan yang ketara. Sebagai tindak balas, Yoh memuji Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Pembaharuan Institusi Azalina Othman Said dan bekas Timbalan Menteri Ram Kalpal Singh kerana meluluskan beberapa undang-undang penting, antara lain termasuk Undang-Undang Anti Menghendap, pemansuhan hukuman mati mandatori dan menyah kriminalisasi percubaan membunuh diri. Itu baru sahaja tahun pertama selepas kerajaan campuran mengambil alih Putrajaya. Ramai menteri juga sudah mula mendesak reformasi di pelbagai kementerian. Mesej saya kepada penyokong kami ialah, kita semua mahukan pembaharuan dan saya boleh memberi jaminan kepada penyokong bahawa kami sedang bekerja keras untuk menjayakan perkara ini, tambah Hanayo lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu hangat pada pagi ini ialah pengganti Anwar Ibrahim. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dalam isu yang kita bincangkan pagi ini. Persoalan netizen ialah kalau tiba-tiba Anwar tiada, kalau tiba-tiba Anwar pergi, kalau tiba-tiba Anwar sakit, siapa yang boleh menggantikan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan siapa yang akan menjadi pengganti Anwar Ibrahim di PKR. Ramai yang boleh menyenaraikan perkara-perkara tersebut. Tapi kita lihat dulu. Satu persatu gabungan parti politik. Tak adil hanya melihat kepada PKR ataupun Pakatan Harapan. Dalam Pakatan Harapan, ada beberapa orang yang sangat berpotensi menjadi Perdana Menteri kalau Anwar Ibrahim tiada. Dalam Pakatan Harapan ada beberapa komponen kerajaan. Ada komponen seperti Parti Amanah, Parti DAP dan juga Parti Pakatan Parti PKR, Keadilan Rakyat. Dalam parti ini, ramai sebenarnya yang sangat berpotensi menjadi Perdana Menteri. Melihat kepada Pakatan Harapan, ada itu. Manakala di Barisan Nasional, di Gabungan Barisan Nasional pula, ada gabungan besar. Yang terbesar ialah UMNO,
MCA, dan MIC. Nah, sekarang ini kalau dilihat, siapa yang boleh menggantikan pengerusi Barisan Nasional Zahid Hamidi? Kalau Zahid Hamidi tiada lagi dalam Barisan Nasional, agak-agak siapa? Dalam Barisan Nasional pun ramai berpotensi sebenarnya. Di Perikatan Nasional pula ada komponen terbesar, yaitu Parti Gerakan, Parti Bersatu, dan Parti PAS. Namun demikian, ianya diketuai oleh Parti Bersatu di bawah pimpinan pengerusi Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin. Persoalannya ialah, kalaulah Muhyiddin Yassin tiada, tiba-tiba perlu ganti, agak-agak siapakah yang berpotensi menggantikan Muhyiddin? Kalaulah nak jadi Perdana Menteri nanti, masih bolehkah, mampukah Muhyiddin menjadi Perdana Menteri? Layak lagikah dia dilantik sebagai Perdana Menteri? Dan kalau Muhyiddin jadi Perdana Menteri, siapa pula yang akan boleh menggantikan beliau? Adakah itu daripada Parti Bersatu, Parti PAS, Gerakan? Ataukah daripada Parti UMNO, kalaulah ditakdirkan mereka memerintah semula Malaysia melalui Barisan Nasional, siapakah yang boleh jadi Perdana Menteri? Zahidkah jadi Perdana Menteri? Ataukah ada orang lain yang boleh jadi Perdana Menteri? Berbalik kepada isu kali ini, siapa yang boleh menjadi pengganti pemimpin PKR kalau mau gantikan Anwar Ibrahim sebagai pemimpin PKR? Mungkin banyak nama, ramai orang yang anda dalam fikiran anda boleh menggantikan Anwar Ibrahim. Kerana persoalan ini sebenarnya penting, bukan sekadar nak cakap tentang pembangkang kerajaan. Tapi kita nak berbincang tentang masa depan negara kita Malaysia, terutamanya membabitkan kesejahteraan perpaduan kaum, kekayaan negara, dan kesejahteraan kemakmuran ekonomi. Nah, hari ini dalam satu wawancara, seorang naib Presiden PKR iaitu Nik Nazmi kini menamakan beberapa orang pemimpin PKR yang boleh menggantikan Anwar Ibrahim. Pastikan anda mengikuti ulasan ini kerana nama-nama yang disenaraikan ini memang mengejutkan kita semua. Salah seorang yang disenaraikan yang paling mengejutkan kita ialah anak Anwar Ibrahim sendiri, iaitu Nurul Izzah Ibrahim. Seperti semua tahu, Nurul Izzah Ibrahim tidak mempunyai apa-apa jawatan dalam kerajaan. Dia tidak dilantik sebagai senator, bahkan dia juga tidak menduduki mana-mana kerusi. Parlimen pun tidak, ahli Dewan Undangan Negeri pun tidak. Beliau telah kalah di Permatang Pauh dalam pilihan raya baru-baru ini. Nah, melihat kepada itu, adakah Nurul Izzah bakal menggantikan Anwar Ibrahim sebagai pemimpin PKR? Kerana Nurul Izzah masih tidak mempunyai kerusi dari segi politik. Namun demikian, kita tak boleh menafikan bahawa Nurul Izzah mempunyai potensi kepimpinan luar biasa seperti juga bapaknya, iaitu Anwar Ibrahim. Nurul Izzah mempunyai ciri-ciri kepimpinan luar biasa. Tanpa membezakan jantina, beliau adalah pemimpin masa depan yang sangat cocok molek menggantikan Anwar Ibrahim. Kerana lihat saja cara kepimpinan,nya, cara beliau menangani masalah, cara beliau berucap tidak jauh beza dengan bapaknya Anwar Ibrahim. Dari segi cara bercakapnya luar biasa. Dari segi kebijaksanaannya menyelesaikan masalah pun luar biasa. Ditambah pula Nurul Izzah tidak mempunyai kontroversi yang begitu besar. Itu calon pertama. Calon kedua yang disenaraikan oleh Nik Nazmi ialah siapa lagi kalau bukan Rafizi Ramli. Ramai orang yang sebenarnya memikirkan tentang Rafizi Ramli. Ada orang kata Rafizi Ramli banyak terkesan akibat daripada pelaksanaan padu. Tetapi sejak akhir-akhir ini, orang menyangka Rafizi terkesan akibat padu. Rupa-rupanya
karena padu itulah nama Rafizi teringat sampai bila-bila. Kerana kontroversi pelbagai tentang padu menjadikan nama Rafizi kembali menyengat. Selain daripada itu, kepintaran Rafizi membuat pelaksanaan demi pelaksanaan berkaitan ekonomi sosial politik di Malaysia juga menunjukkan Rafizi Ramli adalah pemimpin berpotensi paling nombor 1 menggantikan Anwar Ibrahim. Dan tidaklah keterlaluan kalau kita kata Rafizi Ramli boleh menjadi Perdana Menteri satu hari nanti kerana beliau adalah antara pemimpin muda dalam PKR. Kebolehan beliau dalam merancang ekonomi, dalam berucap, dan dalam bekerja menunjukkan beliau sangat layak menjadi Perdana Menteri. Namun, yang menjadi persoalan netizen di ruangan komen di Malaysia kini berkait isu ini ialah cadangan ataupun nama yang disebut oleh Nik Nazmi yang seterusnya ialah Saifuddin Nasution Ismail. Saifuddin Nasution Ismail merupakan setiausaha kepada parti PKR. Selain daripada itu, beliau merupakan Menteri Keselamatan Dalam Negeri KDN pada waktu ini. Oleh sebab itulah Nik Nazmi mencadangkan atau mengatakan bahawa Saifuddin yang merupakan setiausaha agung PKR juga mempunyai potensi dan layak menggantikan Anwar Ibrahim. Baik, kita lupakan Saifuddin Nasution Ismail kerana ramai yang sebenarnya menimbulkan tanda tanya berkait beliau. Tetapi yang juga boleh diangkat sebagai Perdana Menteri yang seterusnya ialah Amiruddin Syari. Boleh menggantikan bukan Perdana Menteri sahaja tetapi menggantikan kepimpinan Anwar Ibrahim dalam PKR. Hal ini kerana menurut Nik Nazmi, Amiruddin memegang jawatan Menteri Besar Selangor, yang mana jawatan tersebut adalah antara jawatan paling mencabar sekali yang ada di Malaysia. Mentadbir sebuah negeri yang kaya, mentadbir sebuah negeri yang termaju di Malaysia, mentadbir sebuah negeri yang jadi rebutan antara parti-parti politik adalah satu bukti bahawa Amiruddin Syari layak menggantikan Anwar sebagai pemimpin PKR. Jadi saudara, sebelum kita berpisah, apa pula pendapat anda semua? Siapakah yang layak menggantikan Anwar Ibrahim sebagai pemimpin PKR? Selain daripada itu, anda boleh menamakan siapa yang boleh menggantikan Muhyiddin Yassin, Hadi Awang, siapa pula yang boleh menggantikan Zahid Hamidi dalam UMNO. Semua parti politik yang saya sebutkan tadi itu adalah parti politik gergasi yang ada di Malaysia. Siapa yang boleh gantikan pemimpin di DAP dan juga pemimpin yang ada dalam parti. Tinggalkan dulu politik yang ada di Sabah Sarawak. Nantilah kita lihat siapa yang boleh gantikan pula pemimpin-pemimpin yang ada di Sabah. Kita cerita dulu apa yang ada di Semenanjung Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.